InsyaAllah. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang. Okey, tahniah kerana kamu boleh hadir dan berjaya hadir untuk kelas tambahan kita pada hari ini. Cikgu gabungkan terus kelas 5 Al-Khawarizmi dan juga kelas 5 Al-Farabi sebab kita bincang topik yang sama, so tak ada masalah untuk kita gabung. Sebab apa yang kita belajar dan kita bincang ni benda yang sama, so kita boleh kita boleh sekalikan je lah. Okey, lagipun tak ramai juga yang masuk kan. So kita boleh terus gabung lah. Okey, so hari ni kita akan lihat topik operasi set. So operasi set ini secara asasnya kamu dah belajar lah. Sebelum ni masa tingkatan 4 tahun lepas dan masa 1, 2, 3 pun kita ada belajar juga ni. Okey, so asas kepada operasi set. Set ini secara mudah kita nak faham dia adalah satu kumpulan. Okey, ni satu kumpulan SET ni adalah satu kumpulan yang mana dia mempunyai ciri-ciri dan identiti yang sama. Okey, so kita boleh letak sini lah satu kumpulan. Okey, so kumpulan tersebut mestilah mempunyai ciri ataupun identiti. Okey, dia ada identiti dia sendiri. So yang mana bila kita nak buat, kita nak kelaskan dia kepada sesuatu kumpulan, kita boleh pecahkan dia mengikut kumpulan-kumpulan yang tersendiri. Macam contoh hari ni, kamu terdiri daripada dua kumpulan. Okey, kita ambil macam ni contoh, cikgu ambil contoh. Okey, ada SMK Mersey. Okey, so ada SMK Mersey. Kamu semua adalah pelajar SMK Mersey. Tapi dalam kelas kita hari ni kita ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama adalah daripada kelas 5 Al-Khawarizmi dan kumpulan yang kedua kita ada daripada kelas 5 Al-Farabi. So nampak. So di sini dua-dua bawa ciri yang sama. Yang pertama dia berada di dalam grup SMK Mesin. Okey. So daripada grup ini pula kita boleh pecahkan dia kepada grup-grup kecil. Grup-grup kecil tu yang pertama kita ada kumpulan kelas 5 Al-Khawarizmi, yang kedua kita ada kumpulan kelas 5 Al-Farabi. Okey, contoh kita nak pergi kepada nota yang pertama. Di sini dia kata persilangan set. Okey, so persilangan set dia bagi dengan simbol macam huruf N, tapi dia tidak ada kepala dia. Dia hanya bentuk dia macam ni sahaja. Okey. So macam mana kita nak tentukan dia ni berada di dalam kumpulan persilangan set? Yang sebelah dia ni yang bahasa Inggeris. Benda sama sahaja Yang 4.1 4.1. Okey, yang sebelah kanan tu yang bahasa Melayu lah. Sebelah kiri. Okey, so di sini contoh daripada 5 Al-Khawarizmi dan 5 Al-Farabi. Okey, dia ni dua kumpulan yang berbeza. Jadi daripada dua-dua ni kita nak cari yang di dalam kelas 5 Al-Khawarizmi dan 5 Al-Farabi, okey, apa yang ada ciri-ciri yang sama. Contohnya kat sini katakan saya nak yang memakai spek mata. Okey, so yang pakai spek mata, okey, spek mata. Okey. So daripada 5 Al-Khawarizmi siapa, daripada 5 Al-Farabi siapa. Okey, so diorang ni mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu dua-dua pakai spek mata. Yang tak pakai spek mata diorang akan berada di dalam kawasan warna putih. Dalam kawasan warna putih ni tak pakai. Okey, yang A ni kita letak ni adalah untuk kelas 5 Al-Khawarizmi. Yang grup B ni adalah untuk 5 Al-Farabi. Okey, yang warna putih ni adalah yang tak pakai spek mata. Okey, manakala yang berada di tengah-tengah ni adalah yang pakai spek mata. Okey, yang pakai spek mata. So dia akan berada di dalam kumpulan tengah-tengah. Itu kita boleh kelaskan dia lah, senang faham. Maknanya dia mempenuhi ciri yang kita nak iaitu pakai spek mata dengan tak pakai spek mata. Okey, dah selesai dekat situ kita faham bahawa kalau persilangan maknanya dia mestilah mempunyai ciri yang sama. Dia dua-dua ada ciri yang sama. And then baru kita boleh kelaskan dia sebagai persilangan set. Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut. Kemudian, okey, ataupun kat sini untuk senang kita ingat, di sini ada huruf N. N ini kita boleh anggaplah dalam bahasa Inggeris, N kita eja macam mana? A, N, D. So A and D maknanya dan kan? Kalau dalam bahasa maknanya adalah dan. So kalau N ataupun dan ini maknanya dua-dua kena ada.
Maknanya dua-dua belah pihak kena ada. So ni tips dia lah, senang kita nak faham. Yang kedua, kita ada selepas persilangan, kita ada juga kesatuan. Okey, kesatuan di sini, kesatuan di dalam sini membawa maksud apa? Okey, dia bawa maksud semua. Okey, semua. Kesatuan ataupun kita panggil satu ataupun dengan cerita lain dia bersatu. Maknanya dia ambil semua yang ada dalam kumpulan A tambah dengan semua yang ada di dalam kumpulan B. So itu yang kita namakan sebagai kesatuan. Okey, tak kiralah dia tu pakai spek mata ke, tak pakai spek mata ke, kelas mana ke, asalkan dia berada di dalam kumpulan A dan kumpulan B, maka kita akan ambil semua. Itu makna kepada kesatuan set. Okey, set tu adalah kumpulan lah tadi. Okey, so kumpulan yang disatukan. Itu maknanya untuk union. Simbol huruf U ni adalah union. Ni dalam bahasa Inggeris dia guna perkataan bahasa Inggeris. Simbol huruf U ni dia ambil daripada perkataan union. Union itu maksudnya kesatuan. Okey, so sebab itu simbolnya macam huruf U. Manakala kalau untuk yang persilangan tadi simbolnya macam huruf N, dia berasal daripada perkataan intersection. Maksudnya persilangan. Okey, so simbolnya macam huruf N, manakala untuk kesatuan simbolnya adalah seperti huruf U. Okey, next kita pergi kepada yang berikutnya. Kita pergi kepada yang berikutnya. Pada yang baru masuk, kamu boleh follow baliklah. Tengok kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga ni dia adalah pelengkap. Okey, makna pelengkap. Okey, ya contohnya kita katalah kita ada satu kumpulan ataupun satu grup. Okey, satu grup ini ia berada di dalam kumpulan A. Okey, contoh saya ambil grup, katalah kita ambil apa nama kita ambil contoh apa nak kata okey, kita ambil contoh kelas lah, senang. Okey, di dalam kelas. Okey, contoh saya ambil kelas, okey, kata saya ambil kelas 5 Al-Farabi contohnya. Okey. So 5 Al-Farabi. So semua pelajar 5 Al-Farabi dia orang akan berada di dalam grup ini, yang dalam petak ni. Semua akan ada dalam grup petak ni. Kemudian, okey, saya ambil satu kumpulan daripada 5 Al-Farabi tersebut, okey, iaitu pelajar perempuan sahaja saya masukkan dalam. Okey, so perempuan saya akan masukkan di dalam kotak yang bulat ni. Okey, kemudian jadi yang lelaki nak duduk mana? Okey, sebab dia orang pun kelas 5 Al-Farabi. So yang lelaki akan berada di luar daripada kotak bulat. Daripada bulatan ini dia orang akan berada di luar. So maknanya apa? Maknanya di situ adalah okey, yang lelaki ni merupakan pelengkap kepada pelajar perempuan, barulah kita boleh kata itu adalah keseluruhan pelajar kelas 5 Al-Farabi. Kalau kita hanya ambil yang bulatan sahaja, yang berada dalam bulatan sahaja, itu kita hanya boleh namakan dia sebagai pelajar perempuan kelas 5 Al-Farabi. Begitu juga kalau kita ambil contoh 5 Al-Khawarizmi. Sama. Okey, konsepnya. Okey, kalau kita kata yang berada di dalam bulatan ini adalah pelajar perempuan sahaja, maknanya yang lelaki akan berada di dalam luar daripada bulatan tapi masih dalam kotak. Okey, sebab kotak itu mewakili dia punya kelas. Kalau dia berada di luar daripada kotak, maknanya dia bukan sebahagian daripada kelas ini. Okey, so itu kita boleh faham. Okey, so itu kita namakan sebagai pelengkap. Nanti dalam soalan kita tengok, kita akan nampak dengan lebih jelaslah macam mana bentuk pelengkap dan sebagainya. Okey, so ini kita pergi kepada soalan yang pertama. Bagaimana nak menyelesaikan soalan-soalan ini? Ini contoh soalan pada bahagian A. Okey, saya kecilkan sikit soalan dia supaya kita ada ruang yang cukup untuk kita buat jalan kerja. Nampak kan? Okey, baik. Yang pertama. Okey, kejap. Yang pertama. Okey. Saya saya nak bagi ruang ini lebih besar sikit.
Okey. Okay, kita turunkan sikit bawah. Okey, mana soalan tadi? Okey, ini soalan bahagian A. Okey. So dalam soalan bahagian A ni, soalan yang pertama soalan 1. Okey, soalan 1 X. Dia kata, okey, so X ialah huruf di dalam perkataan Sukaurian. Okey, manakala Sukaurian. Okey, bahasa apa tu? Okey, kemudian Y pula adalah huruf di dalam perkataan Cemerlang. Okey, senaraikan semua unsur dan bilangan unsur bagi set di bawah. Okey, A dia nak X and Y dan N bagi X and Y. Okey, so macam mana kita nak selesaikan? Okey, ingat balik tadi kita ada dua kumpulan. Okey, kita boleh buat dua kotak. Ataupun kita nak buat bulatan. Mungkin bulatan lebih cantik kan. Dalam kes ini mungkin bulatan lebih bagus untuk kita buat. Okey, so sekejap saya tukar. Dia punya lari sikit sekejap kita bagi dia seimbang. Okey, okey. Okey, kita buat dua bulatan. Okey, kita ambil bulatan. Okey, kita boleh buat macam ni lah. Okey, satu and then kita ada satu lagi. Bulatan yang kedua. Okey, katalah saya buat di sini. Okey, masuk ke tengah sikit. Sekejap. Bulatan yang kedua ni kita tarik dia, masukkan dia ke tengah sikit. Okey. So di sini kita ada bulatan yang pertama adalah untuk X, bulatan yang kedua adalah untuk Y. Okey. Huruf yang berada di dalam X adalah huruf apa? Okey, kita label. Kita ada huruf S, kita ada huruf U. Okey, S, U, K, A, U, R, I, N. Okey, manakala yang berada dalam huruf Y pula adalah huruf C, E, M, K, E, K, R, L, A, N, G. Okey. Kemudian kita berbalik semula kepada yang berada di dalam X. Okey, kejap saya tukar warna dulu. Sebab takut nanti kita keliru kan dengan warna merah ni. So kita tukar untuk yang grup dalam huruf Y tadi, kita tukar dia ke dalam tulisan warna biru. Okey, so kita ada tadi huruf C, E, M, E, R, L, A, N, G. Okey. Di dalam tulisan warna merah ni ada tak huruf yang sama? Okey, macam ni ada huruf U berulang kan? Kita ada dua kali huruf U. So kita tak nak. Bila berulang kita tak nak, jadi kita ambil satu sahaja. Okey? Ataupun kita nak tinggalkan dua-dua, boleh juga. Okey, kita biarkanlah. Kita ada dua-dua tu, kita biar dulu. Okey, kemudian E, sini pun ada dua-dua kan? E ada dua, N ada satu, L ada satu, R ada satu, A ada satu, C ada satu. Belah sini U yang ada dua, yang lain semua ada satu. Okey, sekarang ni kita tengok. Di dalam X dengan Y, ada tak yang mempunyai huruf yang sama? Okey, kita mula dengan S. Di Y tak ada S. Okey, beres. U, ada tak di Y? Tak ada U. Okey, selamat. Okey, kemudian K, ada tak dekat U? Tak ada. Okey, A, ada tak dekat U? Ada. A ada di dalam Y. Okey, dalam X ada, Y ada. Kemudian, U tiada. Okey, R tiada, R ada. Okey, R ada, belah sini pun ada. Okey, kemudian I ada tak I? I tiada. A dah ada tadi kan? Okey, kemudian N. Okey, N ada tak? Ada. So N ada. N ada. Okey, so maknanya huruf yang sama tu kita ambil, kita letak kat tengah-tengah. So A ada, N ada, R ada.
Okey, so ada 3 huruf yang sama. Jadi kat sini kita kena padamlah. Okey, sebab apa? Sebab dia kita dah tulis di dalam apa nama ni? Di dalam tengah. Di kawasan tengah tu kita dah tulis. So kita tak boleh tulis berulang kali di tempat yang sama. Okey. So sekarang ni Sukaurian. Okey, kat sini ada huruf A satu. Okey kan? Ada A satu sini. Okey. Jadi ada 3 yang berada di tengah-tengah sana. Okey. Sekejap. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan? Yang pertama dia tanya X and Y. So apa tadi dia kata kalau X and Y maknanya dia bersilang. So bila bersilang maknanya apa? Maknanya dia mempunyai di bahagian X pun ada, di bahagian Y pun ada. Okey, so sekarang ni yang ada di bahagian X dan ada di bahagian Y adalah ada 3 huruf, iaitu huruf yang pertama, soalan A ni dia tanya, so apakah huruf dia? Jadi kita kena senaraikan dia, iaitu okey, kita ada A, N dan juga R. Okey, berapa? N ini merujuk kepada bilangan. So ada berapa ni? 1, 2, 3. So kita ada N bagi persilangan di antara X dan Y ada sebanyak 3 huruf. Okey, dah selesai. Okey, kemudian disuruh senaraikan semua unsur. Okey, senaraikan semua unsur dan bilangan bagi set di bawah, iaitu X dan N bagi Y. Okey, senaraikan semua unsur X dan N bagi Y sahaja. N bagi Y sahaja maknanya dia nak bilangan. Okey, so X, apakah unsur bagi X? So dekat X ni kita ada berapakah ni? Apakah unsur yang ada kat situ? Kita ada senarai lah, disuruh senarai. So kita masukkan S, U, K, K, A, U kita dah senarai, so kita tak payah ulang. And then kita ada R, K, I, A pun dah ada, tak payah ulang. So N. Okey, dah selesai. Kemudian dia nak bilangan untuk Y. N, Y, ada berapa Y bilangan dia? Okey, C 1, E 1, M 1. E tadi dah kira, tak payah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So N bagi Y adalah 8 kesemuanya. Okey, so bila dia berulang, kita tak perlu ulang sebanyak 2 kali. Kita hanya ambil dia 1 kali sahaja. Okey, dah selesai. Okey, so itu adalah untuk soalan nombor 1. Baik. Kemudian, okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, kamu boleh tengok dalam gambar rajah van. Okey, gambar rajah van inilah keseluruhan gambar rajah ini namanya adalah gambar rajah van, menunjukkan set W. So ni W yang berada di dalam bulatan ini semuanya yang W. Yang saya warnakan dengan warna kuning ni semuanya adalah yang berada di dalam set W. Okey. So kita boleh buat macam tu cara dia. Okey, ataupun kalau kita nak senaraikan, kita boleh guna kaedah ini. So W sama dengan, okey, apa yang ada dalam tu? Kita ada C, kita ada O, kita ada V, kemudian kita ada kosong dan 2. Okey, ini jangan tertukar. Kosong dengan O ni dia lebih kurang kan bentuk dia. Kosong kita buat tinggi sikit. Okey, 2. And then di dalam X, okey, X kita ada apa? Kita ada V, D. Okey, kita ada V, kita ada D, kemudian kita ada I, okey, and then kita ada kosong dan 1. Okey. Next, kita ada set untuk Y, iaitu di dalam tu kita ada kosong, 1, 2, 9 dan 8. Okey. Baik. Tengok dalam soalan, apa yang dia kata? Dia nak W union dengan Y. Maknanya W dengan Y. So, bila kata nak W dan juga Y, maknanya apa sahaja yang berada di dalam, tengok bila simbolnya adalah simbol U macam ni, apa sahaja yang berada di dalam
bulatan W dan bulatan Y semua kita ambil. Okey, so kita ni tandakan semualah. Semua ni semua kita ambil. Jadi kita kena senaraikan dia. Okey, tulis jawapan dia. So A jawapannya apa? Okey, W union dengan Y, apa dia punya elemen? Mesti tulis dengan memulakan kata tanda ini. Bentuk cacing ni kita kena tulis. Kalau tak nanti kita tak dapat markah. So tulis, senaraikan semua. Kita ada huruf C, kita ada huruf V, kita ada huruf O. And then kita ada nombor 0. Okey, kita ada nombor 2, kita ada nombor 1 pun termasuk kan. Okey. So kita kena tulis jugalah 1. Okey, and then 8 dan juga 9. Okey, selesai. Okey. Maknanya selesai untuk soalan A. So itulah dia punya elemen yang berada ataupun unsur yang berada di dalam W union dengan Y. Kemudian B pula kita tengok. Dia nak W and X. Sebelum tu kita padam dulu yang kita warnakan tadi supaya kita tak keliru. Okey. Dia nak W dan X. Okey. W dan juga X. Okey. W dengan X. Okey. Persilangan. Nampak di sini dia gunakan simbol apa? N. Bila N, maknanya kita mesti cari yang sama di antara W dengan X. Okey. So mana satukah ruang yang bersilang di antara W dengan X? Okey, ini adalah bulatan W. Okey, manakala ini adalah bulatan untuk X. So yang berada di antara bulatan W dengan X ialah yang di tengah-tengah sini. Okey, ni yang kita warnakan dengan warna biru kat tengah ni. Iaitu apa? V dan O, V dan 0. So, jawapannya adalah V dan juga nombor 0. Okey, dah selesai. Kemudian C pula. Okey, C sama juga. Kita padam dulu yang kita dah buat tadi supaya kita tak keliru. Dia nak X dengan Y pula. Okey, sekarang ni dia nak X dengan Y. So, manakah yang berada di antara X dengan Y? So, bulatan X yang ini, yang atas tu, dan bulatan Y di bawah. So, yang berada di antara X dan Y adalah 0 dan 1. So, X dan Y ialah, okey, 0 dan 1. Dah selesai. Kemudian, D, okey, dia nak X ada tanda kecil ke atas ni. And Y. Apa makna ada tanda kecil ke atas ni? Okey. Maknanya apa? Bila dia ada tanda kecil ke atas ni, okey, apa yang berlaku adalah, okey, dia nak selain daripada yang berada di dalam bulatan X. So apa yang berada di luar daripada bulatan X? Yang saya warnakan dengan warna kuning. Itu semua berada di luar daripada bulatan X. Kemudian dia nak yang bersilang dengan Y. So apa yang Y? Yang saya warnakan dengan warna hijau. Okey, semua ni berada di dalam bulatan Y. So mana satu yang yang mempunyai dua warna? Okey, yang mempunyai dua warna adalah yang ini. 1, okey, 2, 3. Okey, ni warna dia tak jelas kan? Saya kena guna warna selain daripada tu. Tadi yang X tadi kita warnakan dengan warna pink. Okey, baru kita nampak. Okey, nampak tu yang jadi gelap tu. Okey, yang itulah yang merupakan persilangan di antara bukan X dan juga Y. Iaitu kita ada 3, iaitu 2, okey, 8 dan 9. Okey, selesai. Okey, baik. Rasanya masa kita ada kurang daripada 7 minit. Jadi kita rehat dulu. Nanti kejap lagi kita sambung semula. Ataupun mungkin sempat satu soalan lagi sebab 7 minit kan. Saya tak sempat. Soalan ni mungkin kita ada banyak sikit bincang. So kita rehat dulu dalam 2 minit, 3 minit, and then lepas ni saya akan sambung semula. Nanti saya bagi link yang barulah kepada kamu untuk kita bincang. Okey, so untuk yang sesi pertama kita berhenti di sini.